Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya bukan sebuah video tetapi sebuah artikel yang ditulis oleh Mufti Pulau Pinang yang baru, yang ini Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Artikel ini disiarkan dalam My Metro dalam ruangan admin, link dalam kotak description. Sahabat-sahabat yang forwardkan artikel ini kepada saya, mereka semua fokus kepada beberapa perenggan terakhir yang ditulis oleh Datuk Mufti. Ayuh sama-sama kita baca ya. Begitu juga sesuatu yang dimaklumi secara darurah. Apabila dikatakan dimaklumi secara darurah, berarti semua orang tahu. Yang ilmuwan pun tahu, yang sarjana pun tahu, orang awam pun tahu, yang orang yang baru masuk Islam pun tahu. Okay, jadi macam semua orang tahu. Seperti solat fardu 5 kali sehari, semua orang tahu. Okey. Kena pergi haji, semua orang pun tahu. Okey, jadi ini yang beliau masukkan dengan dimaklumi secara darurah, bahawa Nabi SAW tidak mengerjakan semua amalan yang sunat. Apabila beliau Datuk Mufti menyebut amalan yang sunat, kita faham bahawa yang ini bermaksud, yang dimasukkan ialah sunnah tasyri'iyah. Kerana sunnah Rasulullah SAW terbahagi kepada dua, iaitu sunnah tasyri'iyah, apa yang merujuk kepada syariat Islam, dan sunnah ghairu tasyri'iyah, apa yang lain daripada syariat Islam, yang ini kehidupan baginda sebagai seorang manusia biasa yang hidup pada lokasi itu, pada masyarakat itu, pada tamadun itu, seperti cara berpakaian, apa makan, kenderaan yang digunakan, itu semua kehidupan baginda sebagai manusia biasa. Tetapi apabila Datuk Mufti menyebut tentang mengerjakan amalan yang sunat, berarti itu adalah sunnah tasyri'iyah, apa yang disyariatkan dalam Islam. Okey, kita sambung lagi. Hal ini kerana kesibukan baginda melakukan perkara dan urusan lain yang lebih penting dan besar, seperti menyampaikan dakwah, berdebat dengan golongan musyrikin dan ahli kitab, berjihad menentang musuh Islam demi memelihara kesucian agama Islam, mengasaskan sebuah kerajaan Islam dan sebagainya. Namun, Rasulullah menggariskan nas syarak yang umum meliputi segala hal yang disunatkan. Jadi sekali lagi ditekan dan disunatkan, ini merujuk kepada sunnah tasyri'iyah. Okey, penulis ialah Mufti Pulau Pinang, disiarkan pada 23 Oktober 2024. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, untuk ulasan, react dan mungkin juga kritikan ini, saya mulakan dengan sedikit ulang kaji tentang apakah yang dimaksudkan ataupun jenis-jenis, kategori-kategori sunnah tasyri'iyah, sunnah yang menjadi syariat Islam. Ia terbahagi kepada 4. Pertama, sunnah qauliyah, apa yang baginda ucapkan, apa yang baginda ajar secara lisan. Kedua ialah sunnah fi'liyah, apa yang baginda lakukan untuk dijadikan rujukan oleh umat Islam. Ketiga ialah sunnah taqririyah, yang ini ucapan ataupun perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang keempat ialah sunnah tarkiyah, yang ini apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syariat Islam, baik berkaitan akidah, berkaitan ibadah, berkaitan hukum hakam dan apa-apa lain yang berkaitan dengan syariat Islam. Apabila baginda meninggalkannya, yang ini baginda tidak mengajar secara lisan, tidak juga melakukannya secara perbuatan, dan para sahabat pun tak buat langsung, bererti ia sememangnya bukan daripada syariat Islam. Berarti ia sememangnya tidak dimaksudkan sebagai sebahagian daripada syariat Islam. Okey, itu ulang kaji tentang jenis-jenis sunnah. Yang kedua, kita ulang kaji pula tentang 2 kalimah syahadah. Jangan anggap benda ni perkara ringan. Okey, sebab 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan tu, dalamnya ada implikasi, ada kesan, ada natijah yang penting. Antaranya, apabila kita bersaksi bahawa Muhammad ialah pesuruh Allah, kita berkeyakinan, kita beriktikad bahawa Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh syariat Islam yang Allah amanahkan kepada baginda, yang Allah turunkan kepada
daripada baginda. Sementara cara penyampaian itu boleh jadi 3 macam tadi saya sebut. Boleh jadi qauliyah, ucapan, ajaran secara lisan. Boleh jadi fi'liyah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh jadi juga takririyah, yang ini para sahabat yang buat. Kerana para sahabat ni kita tahu mereka ni sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu ibadah. Lalu apabila mereka melakukannya, baik perbuatan ataupun lisan, lalu baginda pun approve, baginda pun persetujui, itu juga menjadi sebahagian daripada syariat Islam. Pun begitu, kena tahu bukan semua yang para sahabat buat Rasulullah approve atau persetujui. Ada saja yang baginda perbetulkan dan baginda perincikan, ya. Okey. Dan apabila kita bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah, kita tidak boleh ada secebis, sezarah keyakinan bahawa baginda ni tidak melaksanakan tugasnya itu secara sempurna. Tidak boleh berkeyakinan bahawa, katakanlah, sebagai permisalan, sebagai contoh, syariat Islam ni ada 100 perkara. Baginda hanya menyampaikan 70 perkara. Baginda hanya menyampaikan 80 perkara. Lagi 30, lagi 20 tu tak sempat. Sebab baginda sibuk dengan hal lain seperti menyampaikan dakwah, berdebat, berjihad dan mengasaskan kerajaan Islam dan sebagainya. Tidak boleh beranggapan sedemikian, ya. Kerana jika kita beranggapan sedemikian, bererti kita beranggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan tugasnya dengan betul, tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepada baginda dengan sempurna, dan bererti masih ada sebahagian daripada syariat Islam ni yang tertinggal. Masih ada sebahagian, tak kisahlah 20% ke 30% ke daripada syariat Islam ni yang tertinggal. Padahal Allah SWT telah pun menerangkan bahawa Islam ini telah pun sempurna. Jadi mana boleh ada tertinggal, okey? Tapi dalil yang lebih spesifik dalam hal ini ialah ayat ke-67 surah Al-Maidah, surah yang kelima. Ayat yang ke-67, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai rasul, maksudnya, ya, wahai rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dalam kurungan dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Maknanya, kalau kita assume, kalau kita beranggapan Rasulullah hanya menyampaikan 70 perkara daripada 100 yang tu, berarti Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan tugasnya, tidaklah melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada baginda, ya. Dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Terhadap ayat ini masyhur sebuah hadis, sebuah kata-kata daripada Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 7531, ya. Ayuh kita baca. An Aisyata qalat man haddatsaka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiqhu innallaha ta'ala yaqulu. Lalu Aisyah membacakan ayat 67 surah Al-Maidah. Maksudnya di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesiapa yang berkata kepada engkau, sesiapa yang berbicara kepada engkau bahwasanya Nabi SAW menyembunyikan sesuatu daripada wahyu, maka janganlah engkau membenarkannya, kerana sesungguhnya Allah SWT berfirman. Lalu dibacakan ayat 67 surah Al-Maidah. Okey, jadi kalau ada sesiapa yang berkata Rasulullah ni menyembunyikan sesuatu, baik kerana takut atau kerana tak sempat, ada banyak perkara lain yang hendak dilakukan, janganlah dibenarkannya, ya. Baik, sehubungan dengan ayat ini juga kita juga ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, jilid 2 muka surat 155, hadis nombor 1647. Dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah, hadis nombor 1803, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubadi'u minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang berbaki, apa-apa yang dapat mendekatkan
ke syurga, yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan kalian ke syurga, wa yubaidu minan nar, dan yang dapat menjauhkan kalian daripada neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan sungguh telah aku jelaskan kepada kalian. Okey, jadi ayat ini, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugas baginda secara sempurna 100%. Macam analogi saya tadi, kalaulah baginda ada 100 perkara yang kena disampaikan, baginda telah pun menyampaikan semua 100 perkara itu, baik secara lisan, baik secara perbuatan ataupun secara persetujuan. Dan apabila baginda telah menyampaikan semua 100 itulah, barulah Allah SWT menurunkan ayat yang di hujung hayat baginda SAW, bahawa Islam ini sudah pun sempurna. Okey, dan ini juga macam saya sebut tadi kan, kita berkeyakinan kan, ini sebenarnya masuk dalam bab akidah. Apabila kita berkeyakinan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, apakah masuk akidah kita itu? Apabila kita beriman, salah satu daripada rukun iman, kita beriman kepada para rasul, kita beriman bahawa Muhammad adalah rasul Allah, apakah masuk iman kita itu? Apakah kita hanya hafal rukun iman? Tak. Kita kena tahu bahawa kita beriman bahawa para rasul, termasuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melaksanakan tugas mereka, telah melaksanakan amanah mereka dengan sempurna. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tak sempat untuk mereka sampaikan, untuk mereka ajarkan kepada umat, termasuklah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, beberapa perenggan terakhir artikel itu sebenarnya ada implikasi yang sangat serius. Ia melibatkan akidah, ia melibatkan dua kalimah syahadah kita, ia melibatkan rukun iman kita, maka tidaklah sepatutnya ia datang daripada seorang mufti. Tidaklah sepatutnya, ya. Kalau mungkin netizen, keyboard warrior yang tulis, tak apalah kot. Tapi bila seorang mufti yang menulis sedemikian, ia memiliki satu implikasi yang sangat besar kepada akidah kita, kepada dua kalimah syahadah yang kita ucapkan. Apakah maksud dari sebalik syahadah itu? Rukun iman kita apabila kita beriman kepada para rasul kan? Termasuklah para rasul itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita beriman bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah, adalah the messenger of God, berarti he brings the message of God. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam daripada Allah SWT, dan baginda telah bawa dan telah sampaikan semuanya. Tak boleh beranggapan ada sebahagian yang tertinggal sebab tak sempat, sebab ada banyak isu lain yang lebih penting. Tidak boleh beranggapan sedemikian. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat serius, yang bila saya sendiri baca pun memang terkejut juga. Okey, tak apalah. Seterusnya, Datuk Mufti memberi beberapa contoh dalam artikel yang sama juga. Okey, saya tunjukkan di sini. Akhirnya wujud dalam kalangan masyarakat yang menyatakan bahawa amalan seumpama talqin jenazah setelah dikebumikan, membaca tahlil, membaca yasin pada malam Jumaat, berwirid secara berjamaah selepas solat fardu, membaca lafaz usolli atau melafazkan niat sebelum takbir, sambutan maulidi Rasul dan sebagainya adalah amalan bid'ah yang tidak diterima di sisi Allah kerana Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya. Ya. Ayuh kita semak beberapa contoh yang diberikan oleh Datuk Mufti ini secara ringkas. Okey, kita semak secara ringkas sebab kalau nak dijelaskan secara teliti panjang sangat pula, ya. Okey, contoh pertama yang Datuk Mufti sebut ialah talqin jenazah. Alright. Talqin jenazah ini ialah apabila jenazah telah dikebumikan, maka seseorang itu mengajar kepada jenazah yang telah dikebumikan jawapan-jawapan, maknanya soalan bocor dan jawapannya yang bakal ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Ya, baik. Kita rujuk pertama, okey, sebab Datuk Mufti kata tidak dikerjakan, berarti sunnah fi'liyah. Okey, ada tak Rasulullah SAW mengerjakannya? Sunnah fi'liyah tidak ada, ya. Padahal kematian adalah sesuatu yang biasa berlaku pada zaman baginda. Kalau mereka yang mati, yang gugur syahid dalam medan perang, okeylah, baginda tidak talqinkan. Tetapi ramai juga di kalangan umat Islam yang meninggal dunia bukan di medan perang. Bahkan isteri baginda sendiri, anak-anak baginda sendiri, ada yang meninggal dunia bukan kerana medan perang, bukannya gugur syahid.
baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan talqin ke atas mereka. Okey, ada tak baginda ajar secara lisan sunnah qauliyah? Okey, memang ada hadisnya yang masyhur ya, dan hadis itu okey, kalau saya nak kata dhaif jiddan mungkin kata tak boleh percaya ke apa kan. Okey, saya bawa di sini artikel daripada Ustaz Iqbal Zaid Al-Jauhari. Okey, daripada My Metro juga, Ruangan Ad-Din, link dalam kotak description, di mana beliau sendiri menjelaskan bahawa hadis tersebut adalah dhaif jiddan. Okey, ayo kita baca. Ya, benar, hadis mengenai talqin adalah hadis dhaif yang berat. Namun, ia tidak menghalang ulama menghukumnya sebagai sunnah. Demikian kerana sunnah bukan sabit hanya bersandar kepada hadis sahih semata-mata, akan tetapi juga sabit menerusi hadis dhaif berat sekalipun. Amalan talqin ke atas si mati di tepi kuburnya adalah diriwayatkan hadisnya daripada Saidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tangkap layar seterusnya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat dua jalur riwayat Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili pada hadis talqin yang kedua-duanya bertaraf dhaif jiddan. Okey, jadi sunnah qauliyah dhaif jiddan. Okey, meskipun Ustaz Iqbal berkata ada ulama yang beranggap ia sunnah berdasarkan hadis dhaif jiddan, itu pada pandangan beliau, kita dan saya yakin para penonton yang dirahmati Allah sekalian pun, kita tak menggunakan hadis dhaif jiddan untuk menghukum sesuatu perkara sebagai sunat ataupun dianjurkan. Sebab nak buat talqin ni mereka kata apa? Sunat kan? So, kalau sunat, kita tak boleh guna hadis dhaif untuk meletakkan hukum sunat. Okey, kalau kita baca lanjutan artikel ini, Ustaz Iqbal Zaid menerangkan bahawa para ulama menerima pakai hadis tersebut. Itu sesuatu yang perlu disemak semula ya. Kerana hadis itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Di mana dalam hadis sahih talqin yang sahih ialah kita mengajar orang yang hampir mati la ilaha illallah. Bukannya ajar orang yang sudah mati, tapi yang hampir mati, la ilaha illallah. Sementara apabila telah pun dikebumikan, yang sahih daripada sunnah Rasulullah SAW ialah mendoakan jenazah tersebut, dan juga baginda memberi tazkirah kepada orang ramai yang hadir di sesi perkebumian itu. Jadi ini yang sahih. Maka apabila sudah ada yang sahih, kenapa pula nak ambil guna yang dhaif jiddan? Okey, kemudian kita guna pula akal. Kan? Asy'ariyah selalu kata kita kena guna akal. Kita yang Salafi pun pakai akal juga. Jadi akal yang sihat akan tahu apabila seseorang itu masuk dalam kubur, lalu disoal oleh malaikat munkar nakir, seseorang itu termasuk saya, termasuk para penonton sekalian akan jawab berdasarkan akidah dan amalan kita di dunia dulu. Kita tak boleh nak edit lagi dah. Kita tak boleh nak adjust lagi dah. Tak guna kalau seseorang itu diajar soalan dan jawapan bocor bila sudah dikebumikan, padahal ketika masa hidupnya dulu dia melakukan sesuatu yang totally different, totally berbeza. Dia tak boleh bila dah mati tiba-tiba adjust jawapan yang bakal dikebumikan. Jadi berdasarkan akal yang sihat sendiri, kita tahu hadis itu tak betul. Sebab bila kita sudah meninggal dunia, kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan berdasarkan akidah dan ibadah kita apabila di dunia dahulu. Apabila akidah kita di dunia bahawa Muhammad sahaja sallallahu alaihi wasallam yang boleh bawa syariat Islam, kita akan jawab dengan cemerlang dalam kubur. Apabila di dunia kita beranggapan ulama-ulama pun boleh bawa syariat Islam yang tersendiri, apabila di dalam kubur kelak kita tak boleh tukar bahawa Muhammad adalah utusan Allah, kita akan jawab bahawa ulama-ulama aku itulah yang aku jadikan sebagai pengganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Sebab dua kalimah syahadah itu kita bersaksi bahawa hanya Allah yang kita ibadahi, hanya Allah yang kita ibadahi, dan cara beribadah itu hanya boleh diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita kepada Allah SWT hanya boleh melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu dia secara lisan dia sebut saja dia bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, tetapi dia mengambil agama ini daripada ulama-ulama pilihan dia, daripada wali-wali pilihan dia, dia telah melakukan sesuatu yang berbeza daripada syahadahnya itu sendiri. Okay, sebab itu dua kalimah syahadah ni
dia kena buat video lain sebenarnya. Tapi kalau kita dengar ada kata-kata daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kan, dia kata hanya aku yang tahu dua kalimah syahadah ni, sementara orang Islam di tempatnya tu tak tahu. Lalu orang mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, takkan dua kalimah syahadah pun orang tak tahu? Tak, ini yang beliau masukkan sebab memang semuanya melafazkannya. Memang dalam solat pun memang melafazkannya. Tetapi adakah mereka sekadar melafazkannya dengan kefahaman dan juga dengan perbuatan, atau sekadar melafazkannya? Sementara keyakinan ke perbuatan mereka adalah totally different. Okey, lari tajuk pula ya. Jadi itu tentang talqin jenazah. Alright. Memang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya kerana memang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya, meskipun kematian adalah sesuatu yang biasa berlaku pada zaman baginda. Ada satu sunnah qauliyah tapi darjatnya dhaif jiddan. Kalau nak dikata pun boleh amalkan pun, dia bertentangan dengan syarat pengamalan hadis dhaif, dan di sana terdapat hadis-hadis sahih yang bertentangan dengannya. Jika dah ada hadis sahih, nak ambil juga yang dhaif. Bukan sekadar dhaif, dhaif jiddan tu buat apa? Okey, dan juga bertentangan dengan akal sehat. Asy'ariyah selalu berkata kena pakai akal. Salafi ni tak pakai akal. Padahal mereka sendiri tak pakai akal dalam hal ini. Okey, baik. Contoh kedua yang disebut oleh Datuk Mufti ialah membaca tahlil. Membaca tahlil ni kita maklum, membaca tahlil selepas berlakunya kematian. Okey, sekali lagi ya, tidak ada sunnah qauliyah, tidak ada sunnah fi'liyah, tidak ada sunnah takririyah dalam hal ini. Padahal sekali lagi, kematian adalah sesuatu yang biasa berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright. Contoh yang ketiga, membaca Yasin pada malam Jumaat. Okey, yang ini ada sebuah hadis. Ada sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Okey, tangkap layar di sini saya sertakan daripada kitab Silsilatul Ahadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Jadi hadis nombor 5111, man qara'a, sesiapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, diampunkan baginya, diampunkan dosa-dosa baginya. Darjatnya apa? Dhaif jiddan. Jadi memang ada hadis darjatnya pula dhaif jiddan. Okey, tapi kalau nak sebut sunnah fi'liyah, tak ada. Padahal kalau kita fikir-fikir kan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda diangkat, daripada baginda diutus menjadi seorang rasul sehinggalah baginda wafat, berapa kali ya, berapa ratus, berapa ribu kalikah agaknya berlakunya malam Jumaat. Takkan satu riwayat tak ada yang sahih bahawa baginda membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Berapa kali malam Jumaat dalam seluruh kehidupan baginda sejak baginda diutus menjadi rasul sehinggalah baginda wafat. Okey, ataupun sejak surah Yasin diturunkan sehingga baginda wafat, berapa ratus kali malam Jumaat yang ada, tapi sekali pun baginda tidak mengerjakannya. Kalau sunnah qauliyah ada hadisnya tetapi darjatnya dhaif jiddan. Sunnah takririyah pula tak ada pula riwayat bahawa para sahabat pun radhiyallahu anhum membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Okey. Contoh seterusnya, wirid berjamaah selepas solat fardu. Ini salah faham, bukan bid'ah Datuk Mufti. Okey, sebab memang ada hadis yang daripada Abdullah ibnu Abbas kan radhiyallahu anhuma, bahawa beliau dapat mengetahui berakhirnya solat berjamaah itu dengan kedengaran bunyi takbir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya ada dalam buku saya. Zikir selepas solat antara sunnah dan bida'ah. Yang dibida'ahkan, wahai Datuk Mufti, bukannya zikir berjemaah, tetapi lafaz yang dibaca secara berjemaah itu. Lafaz yang dibaca. Saya ulangi, bukannya perbuatan zikir berjemaah, tetapi lafaz zikir itu yang telah diedit, yang diubah suai daripada apa yang sebenarnya diajar dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang zikir berjemaah itu perlu ingat. Okey, jangan sampai mengganggu makmum masbuk. Jangan sampai mengganggu makmum masbuk ya. Okey, contoh seterusnya membaca lafaz usolli atau melafazkan niat sebelum takbir. Okey, sunnah fi'liyah. Pernah tak Nabi buat? Berapa kali ya sebelum tu ya, berapa kali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat fardu dan juga solat sunat.
Okay? Bukan sekadar solat fardu saja 5 kali sehari dan solat sunat. Kita maklum Rasulullah SAW lazim melaksanakan solat sunat baik ketika di Madinah maupun ketika bermusafir kan. So ada tak satu riwayat? Satulah, bawa lah satu je. Satu je. Baginda membaca yang seperti kita baca usolli apa semua tu. Tak ada. Okey, tak apalah. Sunnah qauliyah baginda ajar. Wahai, okey, sesiapa yang hendak solat sebelum dia takbir, hendaklah dia membaca. Saya tak hafal lafaz usolli ni sebab saya pun tak baca. Okey, usolli fardu apa semua tu lah. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Sunnah takririyah, ada tak para sahabat yang baca usolli? Kan sebab ustaz sebut kan, Datuk Mufti sebut kan, membaca lafaz usolli kan. Ada tak seorang ataupun lebih daripada sahabat radhiyallahu anhum yang membaca usolli dan Rasulullah pun mempersetujuinya? Tak ada ya. Jadi sunnah qauliyah tak ada, sunnah fi'liyah tak ada, dan sunnah takririyah pun tak ada. Okey. Kemudian sambutan Maulidir Rasul. Okey, samalah juga kan. Sunnah fi'liyah tak ada, qauliyah tak ada, takririyah pun tak ada. Okey. Yang paling dekat yang ada hadis Sahih Muslim kan, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa berpuasa pada hari Isnin, lalu baginda menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diutus menjadi seorang rasul. Dalam satu lafaz yang lain, itulah hari diturunkan ayat pertama daripada Al-Quran kan. Diturun ayat pertama, itu samalah baginda diutus menjadi rasul. Tapi kena ingat, puasa hari Isnin sangat berjauhan, sangat bertentangan, sangat opposite daripada sambutan Maulid Nabi. Sebab sambutan Maulid Nabi ialah sambutan. Orang berpuasa selalunya tak menyambut pun. Okey? Dan sambutan Maulid Nabi berlaku setiap tahun. Ada anniversary, ada ulang tahun. Sementara puasa hari Isnin ialah pada setiap hari Isnin. Okey, kecuali kalau jatuh pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Okey, jadi sekali lagi ya, tak ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, memang pun tidak ada. Jadi contoh-contoh yang Datuk Mufti sendiri berikan bukan sekadar tak ada contohnya yang sahih dari sudut sunnah fi'liyah, sebab saya maklum tajuk Datuk Mufti, kita tengok balik tangkap layar pertama, tajuk yang disebut oleh Datuk Mufti ialah perbuatan. Perbuatan ni sunnah fi'liyah. Perbuatan yang ditinggalkan Nabi tak semestinya haram. Jadi kalau Nabi tak ada, maknanya kalau tak ada dalil sunnah fi'liyah, mungkin ada sunnah qauliyah, mungkin ada sunnah takririyah. Tapi sunnah qauliyah pun tak ada. Kalau ada pun dhaif jiddan. Okey, sunnah takririyah pun tak ada. Jadi meskipun saya maklum Datuk Mufti sebut perbuatan, maknanya merujuk pada fi'liyah, sunnah fi'liyah, saya tolong Datuk Mufti. Mungkin sunnah fi'liyah tak ada, tapi sunnah takririyah ada, atau sunnah qauliyah ada. Mungkinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesibukan baginda dengan urusan dakwah, jihad, debat apa semua tu, tak sempat untuk hadir walau satu kematian di kalangan umat Islam. Termasuklah Khadijah, termasuklah anak-anak baginda, sebab anak-anak baginda semuanya meninggal pada masa baginda masih hidup, kecuali satu, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Semua 6 anak baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Okey, satu ujian yang sangat hebat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji sirah, semua anak-anak baginda meninggal dunia ketika baginda masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia kira-kira 6 bulan selepas baginda wafat. Jadi takkanlah Khadijah meninggal dunia, anak-anaknya pun meninggal dunia. Rasulullah SAW masih sibuk dengan urusan dakwah, urusan jihad, urusan apa, sehingga tidak hadir. Ramai di kalangan umat Islam pun meninggal dunia. Takkanlah baginda tidak hadir. Padahal kalau kita biasa membaca hadis-hadis, memang baginda hadir. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda lakukan ialah mendoakan jenazah dan memberi tazkirah kepada yang hadir. Baginda tidak ajar soalan bocor kepada yang telah meninggal dunia, dan setelah itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak buat majlis tahlil, mahupun ajar para sahabat tu buat. Katakanlah Rasulullah ni memang busy kan, very poor time management. Okay, sebab artikel ni satu perkara lain yang mungkin orang tak perasan ialah mengisyaratkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada pengurusan waktu yang sangat buruk, yang sangat teruk, very poor time management, sampai ada amanah yang dibebankan ke atas baginda sebagai seorang rasulnya,
baginda tak sempat menyampaikannya dalam masa 13 tahun sejak dia angkat menjadi rasul sehingga wafat. Serius ni sebenarnya. Okey. Tapi tak apalah. Kalau betul pun baginda tak sempat mengerjakannya, sekurang-kurangnya ada sunnah kauliah. Baginda ajar untuk sahabat pergi buat. Baginda tak sempat untuk buat majlis tahlil sempena kematian. Malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Paling kurang baginda ajar kepada sahabat buat. Sesiapa yang setelah kematian melakukan, inilah kalaulah saya nak buat hadis lah kan, tak pandai pula nak buat hadis ni. Sunnah kauliah pun tak ada. So, memang tak ada lah tu. Memang berarti ia sememangnya bukan daripada syariat Islam. Okey, baik. Kemudian perenggan terakhir, okey, perenggan paling akhir, alright, Datuk Mufti menyebut namun Rasulullah menggariskan nas syarak yang umum meliputi segala hal yang disunatkan. Yang ini sekali lagi sesuatu yang serius. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji hadis-hadis, kita akan dapati yang menggariskan nas syarak yang umum ialah Al-Quran. Yang memperincikannya, yang menjelaskannya, macam mana untuk memperhatikannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mudah dalam Al-Quran, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Ini umum. Macam mana solat tu? Ia diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fardunya, ya sunatnya, pergerakannya, apa semua. Memang Al-Quran dia sebut rukuk, memang Al-Quran dia sebut sujud, tapi perinciannya untuk menjelaskannya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus solah wa atu zakat, dan keluarkanlah zakat. Itu umum, keluarkanlah zakat. Macam mana nak keluarkan zakat itu? Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat yang wajib, zakat yang sunat pula ialah sedekah. Dan kita juga maklum dalam Al-Quran pun banyak kali disebut untuk berzikir kan, memperbanyakkan zikir, sebutlah nama Tuhanmu. Macam mana lafaz zikir tu? Sekali lagi diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga haji, umrah ada disebut secara umum. Kemudian perinciannya diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbalik ya. Rasulullah menggariskan nas syarak yang umum. Terbalik ni Datuk Mufti. Al-Quran, yang ini Allah Subhanahu taala menggariskan secara umum dalam Al-Quran yang kemudiannya dijelaskan, diperincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita rujuk surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 44, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 64, antara peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjelaskan Al-Quran, dan antara maksudnya itu ialah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum tadi. Sebab itu kita juga ahli sunnah. Ni ahli sunnah yang dari sudut sebutan, keyakinan dan perbuatan juga. Apabila ada ayat, kita rujuk sunnah. Macam mana sunnah explain ayat itu? Macam mana sunnah menjelaskan ayat itu? Berbeza dengan ahli bid'ah wal jamaah. Ahli bid'ah wal jamaah, dia jumpa je ayat la ilaha illa huwa. Dia terus zikir hu. Dia jumpa ayat yang suruh memperbanyakkan zikir kepada Allah. Perbanyakkanlah sebut nama Allah. Mereka pun sebut Allah, 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 Allah. Ini ahli bid'ah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, okey, ada ayat suruh zikir. Macam mana zikir itu? Kita rujuk pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat suruh kita mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah wasilah itu. Jadi kita tak buat-buat tawassul sendiri. Berbeza dengan ahli bid'ah wal jamaah. Mereka nampak ayat bersifat umum tu, terus mereka membuat-buat cara-cara wasilah mereka yang tersendiri. Okay? Jadi kembali kepada perenggan terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menggariskan nas syarak yang umum dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya, baik secara qauliyah, baik secara fi'liyah, baik secara takririah, berarti itu bukanlah cara mengamalkan nas yang umum di dalam Al-Quran tersebut. Baik, demikianlah ya. Sebagai kesimpulan dalam rangka seseorang itu hendak membela bid'ah, janganlah sampai dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan seluruh syariat Islam. Jangan sampai begitu. Kamu nak buat bid'ah ni, kamu buatlah. Kita ni dah jenuh. Saya ni dah jenuh. Dan para sahabat, para asatizah dari karangan para pencinta sunnah, jenuh dah duk explain macam mana untuk menjauhkan bid'ah. Kan mereka nak buat juga. Okey, buatlah. Tapi janganlah sampai menuduh
Rasulullah SAW ni tidak menyampaikan seluruh syariat Islam. Janganlah sampai menuduh Rasulullah SAW tidak melaksanakan tugas, tidak melaksanakan amanah baginda secara sempurna, kan? Macam saya bagi analogi tadi, katakanlah syariat Islam ni ada 100 perkara. Baginda hanya sampaikan 70, 80 perkara saja, 20, 30 perkara tak sempat. Okey, dan janganlah menuduh Rasulullah SAW tidak ada cara pengurusan waktu yang efektif. Don't accuse him of having a poor time management. You can have a poor time management, or that word time management doesn't exist in your brain, but do not accuse our beloved prophet as having a poor time management that he cannot explain, or he cannot do what has been prescribed to him as a prophet, as a messenger of God. Okay? Okey, kena tekan break kan? Kena tekan break. Baik. Jadi, inilah serius ya, tulisan ni serius sebenarnya, beberapa perenggan yang akhir itu. Tapi tak apalah, saya pun sudah menyampaikannya. Saya tutup dengan, kena kawal diri ni kan lebih nak cakap. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.